استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menyambung kembali pengajian kita berkaitan dengan tafsir surah Al-Mulk. Kita berada pada ayat yang ke-19. Kita berhenti pada ayat yang ke-18 dan sambung pagi ini insya-Allah pada ayat yang ke-19. Surah Al-Mulk surah yang ke-67. Itulah pada muka surat pada muka surat 562. Ayat yang ke-19 pada muka surat 563. Saya ingat kita cuba 2 ataupun 3 kali lagi kot baru habis. Ayat baca sampai 26. Okey. Kita tafsir sampai ayat yang ke-18. Untuk pagi ini kita akan mula tafsir pada ayat yang ke-19. Bacaan kita berhenti pada ayat ke-26. Sambung baca pagi ini pada ayat yang ke-27. Sah? Ayo. Sah. Dia orang Arab, dia tak panggil sahih. Dia panggil sah dia. Sah tu betul. Boleh lah ni cakap Arab. Cakap dengan kawan tu sah. Bila pula aku kahwin, kata dia sah pun dia. Okey, tafsir dalam surah Al-Mulk. Kita berhenti tafsir pada ayat ke-18. Insya-Allah kita mula alih pada ayat yang ke-19 dan saya kira mungkin lagi 2 ataupun 3 kali lagi lah boleh habis tafsir ni. Kalau laju sangat pun nanti kan tak apa nak tapak kan. Cubalah kita cuba 2 ataupun 3. Kalau dapat 2 lah, kalau 3 Baik, kita berhenti pada bacaan yang ke-27, ayat yang ke-27. Insya-Allah hari ini kita masuk balik. Hari ini kita mula baca sama-sama, ikut saya insya-Allah. Sambung ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Habis dah bacaan surah Al-Mulk kita, habis dah. Tafsir belum habis lagi, InsyaAllah tafsir kita sambung pada ayat yang ke-19, awalam yarau ila at-tayr. Baik, surah Al-Mulk ialah surah Makkiyah, yang mana surah ini diturunkan oleh Allah semasa Nabi SAW berada di Mekah 13 tahun berdakwah. Dan surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang siapa itu Allah. Baik sama ada orang ini ialah orang kafir Quraisy ataupun orang ini ialah orang Islam. Sebab kalau kita tengok pada ayat ini diturunkan oleh Allah, Allah cuba nak bagi tahu kepada orang-orang yang masih lagi menyembah berhala. Allah cuba nak bagi tahu kepada orang-orang yang masih lagi mengingkari perintah Allah 13 tahun di Mekah. Saya kena attack ni. Tak panas, silau. Dia tak panas. Boleh nampak saya? Memanglah kan saya tak nampak ibu-ibunya. Bergerak sikit. Matahari tu bergerak sikit. Dia ikut saya. So biar je macam ni. Saya tak nampak ni. Memang tak nampak siapa ni. Boleh pakai cermin mata dalam kereta. Dalam live ni nampak malam. Tengok pun silau kata dia. Kejap je, dia dalam 2 minit tu dia naik. Jadi sabarlah siapa yang telepon saya lah. Dia orang kata kami pun silau kata dia. Kenapa belakang gelap? Malam kan? Gelap lah. Okey, tak apa. Kejap je, jadi kan dia naik, matahari naik balik. Dia matahari tengah tembak saya. Okey, baik, tak apa. Surah Al-Mulk ialah surah yang turun di Mekah, iaitulah surah yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita siapa dia itu Allah. Dan ayat ini yang mana kita baca daripada ayat pertama sampai ayat ke-18 dah kita baca berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita Allah menciptakan langit, kerajaan milik Allah. Setelah Allah menceritakan tentang kebesaran Allah, ada ancaman. Standard macam tu. Ini uslub dan gaya bahasa dalam surah Al-Mulk lah. Dalam surah lain gaya bahasa dia lain pula. Tapi dalam surah Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan setiap daripada apa yang Allah bagi tahu kebesaran Allah, kerajaan Allah, langit Allah cipta, sehingga Allah suruh cari di mana kecacatan langit. Selepas daripada itu Allah beri ancaman. Iaitulah orang-orang yang Allah ceritakan dia masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian nanti masuk pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-14 ayat ke-15 Allah cerita pula pasal Allah ciptakan bumi ni.
Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Tadi Allah cerita bab langit, allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Cerita pasal langit, langit ada ancaman. Apa dia? Iaitulah Allah mengancam orang yang masih lagi tak beriman kepada Allah, sebab Allah suruh tengok langit tapi dia tak beriman. Allah kata, ni ancaman dia, masuk dalam neraka. Kemudian selepas daripada cerita ancaman, cerita lagi. Allah bukan hanya ceritakan langit, tetapi Allah tundukkan bumi ni untuk kita manusia. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Zalulan artinya mudah. So hari ini kita duduk dalam dunia, Allah mudahkan bumi ni untuk kita dapat rezeki, makan, minum, berjalan, keperluan. Allah tundukkan bumi ni untuk kita semua. Mana menunjukkan bahawa apa? Allah berkuasa bukan saja langit tetapi bumi. Kemudian bila mana Allah ceritakan berkaitan dengan bumi, Allah berikan ancaman lagi. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sehingga Allah berikan ancaman, kamu boleh buat dosa ke? Tenang ke kamu buat dosa? Kamu rasa seronok ke buat dosa? Sedangkan Allah sini memberikan ancaman kepada kamu, boleh terbalikkan bumi ni. Sama juga dengan ayat seterusnya itu, ayyursila alaikum hasiba. Bukan saja bumi Allah boleh terbalikkan, tapi Allah boleh utuskan macam-macam angin, taufan, melingkupkan bumi, langit dan seumpamanya. Yang ni yang Allah ceritakan kepada kita pada ayat yang ke-16, 17, 18 juga sama, yang mana Allah kata walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Itulah kata Allah, orang-orang terdahulu juga telah dibinasakan oleh Allah kerana mereka ini adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kita dah cerita tentang kaum Nabi Hud kan? Kita dah cerita tentang kaum Samud, kaum 'Ad, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Semua dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Sebab mereka rasa tenang dengan apa dia dosa yang mereka lakukan. Aamintum. Adakah tenang? Adakah aman dan tentram kamu buat dosa? Sedangkan Allah tundukkan langit dan bumi untuk kamu. Maksudnya selepas Allah ceritakan tentang langit, Allah berikan ancaman. Tak nak juga beriman, Allah ceritakan lagi bumi, Allah tundukkan kepada kamu, Allah bagi lagi ancaman. Allah boleh terbalikkan kalau kau tetap juga tak beriman pada Allah. Cerita pasal langit dan bumi ni pun telah memberikan kita kesedaran. Tak sedar juga tak tahu. Sebab apa? Sebab Allah dua kali bagi tahu ni. Allah ceritakan langit, tak nak beriman lagi, Allah ceritakan tentang neraka, bagaimana semua. Kemudian Allah kata bukan langit je Allah tundukkan dekat kamu, Allah tundukkan bumi lagi dekat kamu. Tak nak beriman lagi, Allah bagi lagi ancaman. Allah boleh terbalikkan bumi ni. Allah boleh utuskan tentera-tenteranya untuk memusnahkan kita yang buat dosa ni. Dua kali dah. Masuk ayat ke-19, Allah cerita lagi tentang kebesaran Allah. Okey. Kebesaran Allah yang pertama dalam ayat ni, Allah cerita tentang langit. Kebesaran yang kedua, Allah cerita tentang bumi. Kebesaran yang ketiga lagi Allah cerita dalam surah ini pada ayat yang ke-19 yang kita berhenti pada kuliah yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimah situ. Situ hamzah itu adalah hamzah istifham lah, ataupun hamzah yang nak membesarkan diri Allah Subhanahu wa taala, yang mana menunjukkan bahawa awalam yarau, tidakkah, bukan istifham, maaf, hamzah itu adalah hamzah yang nak membesarkan Allah. Iaitulah hamzah yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, tidakkah kamu melihat? Yarau ni maksudnya melihat. Ra'a yara. Ra'a yara. Kalau ramai-ramai yarau. Tidakkah mereka semua melihat? Melihat kepada mana? Awalam yarau ila at-tayr, melihat kepada burung. Sebab Allah suruh kita tengok burung pula. Dalam Al-Quran ada cerita-cerita berkaitan dengan binatang. So, setiap daripada Allah ceritakan tentang binatang itu, pastinya binatang itu the best lah. Melainkan binatang yang Allah haramkan, khinzir, itu tak best lah. Melainkan yang Allah haramkan, kalbun, anjing, tak best lah tu.
Maknanya tidak ada kelebihan pada anjing dan juga babi, sebab Allah haramkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir. Itu semua Allah haramkan. Kalbun bersama juga Allah cerita juga dalam Al-Quran tentang anjing, yang mana perumpamaan yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang mengejar dunia, maka lidahnya terkeluar seperti anjing. Allah sebut dalam Quran. Itu menunjukkan bahawa anjing dan babi yang Allah sebutkan itu dia tidak ada kelebihan. Tapi selain daripada itu, yang Allah suruh lihat dan perhatikan, binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran semua special. Antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ialah Al-Ankabut. Special lah. Ankabut apa Ustaz? Labah-labah. Labah-labah. Tengok labah-labah sudah. Tengok bagaimana Allah ciptakan labah-labah yang dalam keadaan mereka ini menyembah selain daripada Allah, bahawa dia punya perumpamaan ialah seperti sarang labah-labah, rapuh pegangan dan kekuatan bagi orang yang nak beriman selain daripada Allah. Itu perumpamaan. Tapi Al-Ankabut dia ada kelebihan, ada special. Al-Ankabut ni labah-labah. Labah-labah ni dia boleh buat rumah dia sendiri, kan? Labah-labah ni dia boleh buat besar, dia punya spider tu kan, dia punya sarang net tu kan, dia buat dia punya besar. Tapi tak kukuh lah, rapuh. Itu perumpamaan dalam surah Al-Ankabut tu yang Allah suruh tengok. Tapi dia punya amalan dia yang dibacalah dan yang diberitahu, selepas daripada labah-labah betina dan labah-labah jantan melakukan persetubuhan, labah-labah betina akan makan labah-labah jantan. Itu dia punya amalan. So labah-labah jantan ni kena lari cepat. Lepas selesai tu lagi terus, tidak akan kena makan. Itu memang dia punya tabiat dia. Tak tahu pasal apa gitu kan, untuk meneruskan kehidupan dia tu lah selepas berlakunya persetubuhan. Lagi yang Allah sebut dalam Al-Quran ialah An-Naml, semut. Semut pun hebat, kan? Allah cerita dalam Al-Quran berkaitan dengan semut tentera-tentera Nabi Sulaiman nak lalu, wa junuduhu, iaitu tentera-tentera Sulaiman ini nak lalu. Semut ni kata, masuk dalam makan ni, tempat kamu, rumah kamu, sebab takut nanti tentera-tentera Sulaiman lalu akan pijak kita mati. Semut dia hebat. Dia duduk dalam sarang-sarang bawah kan. Dia dengan tentera dia ramai, banyak semut-semut. Tentu tak boleh tengok semut tu kan, tengok semut tu dia punya kelebihan tu ada pada semut. Tak boleh bunuh semut sesuka hati ya. Melainkan kalau dia merosakkan, mengganggu, boleh kan? Binatang yang tak merosakkan dan tak mengganggu tak boleh dibunuh sesaja dia bunuh. Anjing serang, tak boleh. Nabi larang, walaupun anjing tu haram. Nabi kata, ada sahabat Nabi yang dibaling batu pergi kat anjing tu. Nabi kata, macam mana pula kalau orang baling batu engkau tiba-tiba? Nabi kata, kalau anjing tu tak kacau, tak payah kacau dia, kan? Menunjukkan bahawa tak perlu dibunuh, melainkan kalau memang betul-betul dia mengganggu. Anjing liar ganggu tak? Bunuh lah, boleh, tak ada masalah, tak ada dosa. Anjing gila, bunuh juga. Pasal dia gila. Macam mana nak tahu dia gila? Cakap seseorang, tu gila tu Ustaz, cakap seseorang tu, bunuh. Pasal apa anjing gila boleh bunuh? Pasal dia bawa penyakit. Boleh bunuh. Tapi selain daripada itu tak boleh. Tak ada apa sebab pun. Dah semut Ustaz, semut kalau dia tak mengganggu apa-apa, jangan penyek dinding tu, ketengek saja je kacau. Semut je ketengek, jangan. Tapi kalau dia kacau makanan, kacau, tu tak apa lah. Tak boleh buat apa tu, takkan nak biar je kan. Habis Ustaz, saya ni dah bunuh nyamuk berapa ratus ekor dah Ustaz. Nyamuk tak apa, dah diganggu, kan? Ada orang dia tak nak pukul nyamuk. Saya pernah jumpa satu orang, tua dah dia, umur 60, sekarang 60, 70. Nyamuk tu dia datang, saya kata, dia tak nak pukul. Sial, dia kecil. Dia tak nak pukul sebab dia gigit sikit je, kita yang dibunuh ni buat apa? Dia halau, tak nak pukul. Apa kegila lah. Boleh bunuh pasal apa? Takut nanti Aedes, takut nanti bawa maut. Bunuhlah, tak ada masalah. Dia binatang yang dibenarkan bunuh ialah bila mengganggu, bila menyebabkan mudarat. Bunuhlah. Saja tak boleh bunuh. Macam tu Baik, jadi banyaklah dalam Al-Quran yang Allah suruh tengok dan Allah sebut nama dia. An-Nahl, lebah. Al-Fil, gajah. Ibil, unta. Tengok unta, macam mana Allah ciptakan. Dulu kita pernah tafsir surah Al-Ghasyiyah ni kan.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengok unta macam mana hebat Allah ciptakan. Macam mana bentuk fizikal dia dan sifat dia ibil tu. Hebat. Nanti kita akan pergi kepada at-tayr ni, burung ni. Tapi pergi tengok yang lain-lain dulu yang Allah sebut dalam Quran. Setiap kali kita baca Quran jumpa binatang, cuba bulatkan ataupun asingkan, tulis kat tepi tu. Apa binatang yang Allah sebut? Banyak. Ibil kan, unta contohnya. Allah suruh tengok macam mana Allah ciptakan unta daripada sudut fizikal dan sifat dia. Fizikal, dia boleh tampung air banyak dalam badan dia. Kaki dia panjang, dia jalan tengah-tengah padang pasir tu, dia boleh tenggelam pun jalan lagi. Kita tenggelam payah jalan dah. Dia boleh jalan lagi, itu fizikal. Sifat dia adalah satu ekor yang penyabar. Duduk di atas jalan padang pasir tu walaupun panas terik. Tuan dia kata jalan, dia jalan. Dia tak ada berhenti je, malas lah, panas ni, dia duduk rumah lah. Tak ada jalan. Pasal apa? Pasal sifat dia tu memang sifat penyabar Allah. So Allah suruh tengok pasal apa? Sebab Allah suruh bagi nampak gambaran unta pun boleh sabar pada tuan dia. Kenapa kita tak boleh sabar pada Tuhan kita? Unta ni dia taat pada tuan dia. Pergi beradab ladang unta di Madinah, pergi tengok ladang dia. Kandang dia, dia punya paras kandang dia tu bawah lutut. Ni lutut dia kan tinggi, ni lutut. Paras kandang dia bawah ni je. Logik akalnya, angkatlah kaki kau, cabut terus, boleh, jangan risau. Dia tak buat. Pasal apa tak buat? Pasal dia taat pada tuan dia. Allah nak bagi tahu, kalau unta pun boleh taat pada tuan dia, kenapa manusia tak boleh taat pada Tuhan dia? Itu banyaklah dia punya kelebihan ni. Baik, sekarang kita nak masuk kepada burung ni pula yang Allah sebut. Kenapa Allah sebut burung? Sebab Allah nak ceritakan lagi bahawa siapa dia Allah. Allah ini berkuasa. Allah ini maha pencipta dan Allah berkuasa. Tadi first Allah cipta langit, cerita pasal pada kita pasal langit. Hebat Allah tegakkan langit tanpa ada tiang. Kemudian Allah ceritakan pula tentang bumi yang Allah hamparkan untuk kita mudah dapat apa-apa rezeki kat sini. Dan ketiganya tak nak juga beriman. Allah kata cuba tengok burung. Perumpamaan, bukan perumpamaan, yang Allah nak bagi tahu. Burung tu yang Allah ciptakan, dia naik dan terbang fauqahum saffatin wa yaqbidn. Allah kata dia mengembangkan dan menguncupkan sayapnya itu. Burung ni pergi tengok, dia akan naik dalam keadaan turun naik kepak dia. Sayap dia naik turun. Kita nak try buat kembang kembang gujuk cuba try kat rumah ni. Tingkat 2 pun tak apa. Tingkat 20, tingkat 2 takut tak bergerak apa kan. Cuba try kembang kan. Tak boleh. Dia takkan naiknya. Pasal tak sama kita manusia Allah ciptakan. Burung tu boleh naik pasal di bulu-bulu tu. Bulu-bulu dia tu main peranan. Dia terbang tu. Naik. Dan sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita ni, yang memegang burung itu mayumsikuhunna illa Rahman. Yang memegang burung itu untuk terbang tu adalah Ar-Rahman. Yang mana kata Allah mayumsikuhunna illa Rahman, yang tidak ada orang yang menahannya melainkan yang tahan dia pegang tu adalah Ar-Rahman. Allah tak guna illallah. Allah guna illa Rahman yang Maha Pemurah. Nanti kejap lagi kita akan masuk satu ayat lagi, saya akan bawa, kita akan buka. Kita akan dapati maksud ayat tu lebih kurang sama. Ayat tu sama tetapi Allah tak guna illa Rahman, Allah guna illallah. Kenapa beza nanti kita akan tengok. Cuma yang ini Allah kata yang memegang burung itu ialah Ar-Rahman. Sebab tu dia boleh terbang. Dia boleh terbang sebab Allah izinkan dia boleh terbang. Kan? Maknanya dalam keadaan Allah benarkan dia untuk terbang. Allah benarkan dia untuk turun balik. Burung cantik kalau kita tengok kita taman burung. Kan? Macam-macam color ada. Color biru penuh pun ada, penuh semua. Dulu masa saya duduk di Bangi, saya duduk apartmen tingkat 9. Setiap hari akan ada burung datang rumah saya ziarah. Macam-macam color. Kadang duduk tepi tingkat tu semua biru. Kalau lama sikit tu kuning, hijau. Cantik semua, cantik. So saya tak payah keluar duit pergi zoo lagi dah. Seburung datang rumah kita. Tapi tak ada, saya dah pindah saya dah pindah di Sepang. Alhamdulillah. Tak duduk lagi dah di Bangi. Sepang. Jauh lah memang jauh. Macam mana kan?
Okey, duk sepang insya-Allah. Jadi kalau kata berkaitan dengan burung ni, dia ada pelbagai color cantik. Tengok pun dalam keadaan cantik. Itu Allah kata, awalam yarau ila at-tayr. Kalau kau rasa kau tak ada beriman kepada Allah, cuba tengok burung. Siapa yang ciptakan burung tu dengan keindahan yang cantiknya? Tengok burung indah. Dan tengok bagaimana dia terbang tu. Siapa tahan dia, kata Allah? Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tak ada yang boleh menahan dia melainkan Allah saja. Melainkan Allah yang menahan dia, iaitu Allah bawa dia dan Allah pegang dia berjalan. Burung ni dia kadang ada yang berterbangan, kebanyakannya dengan grouping, kumpulan. Macam mana dia adjust, tak tahulah. Dia adjust, tak adjust, tu Allah yang adjust. Sama gerakan dia. Ke kanan, ke kiri macam mana dia boleh tahu, tak tahu. Ke kanan, tak ada, dia tak tahu. Signal pun tak ada apa semua. Tapi dia boleh terbang tu sama semua. Tak kan? Itu kehebatan. Tu Allah suruh tengok, tu lah dia. Awalam yarau ila at-tayr. Kau tak tengok burung ke? Kita yang hari dah beriman pun, tengok penciptaan yang Allah buat tu pun kita rasa takjub yang amat sangat pada Allah. Hebatnya Allah ni. Macam mana Allah boleh sistemkan kesemua itu sama, bergerak sama. Kadang memang kebanyakannya burung ni digerak kuping kan, sama-sama jalan. Pusing ke mana? Pusing jalan cari rezeki, betul-betul dia balik-balik. Baik. Yang ini yang Allah sebutkan bahawa awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa Rahman. Yang mana Allah suruh kita tengok pada burung, dan burung itu boleh mengembang dan menguncupkan sayapnya, iaitu dia boleh terbang, dan bagaimana dia boleh stay ke atas sana sebab Allah pegang, iaitulah Ar-Rahman yang pegang. Sekarang ni kita masuk kepada ayat yang ke-79 dalam surah An-Nahl. Mari kita tengok surah An-Nahlu ayat yang ke-69. Kita tengok ayat yang seakan sama. Surah An-Nahlu jumpa surah An-Nahlu ayat yang ke-79, muka surat 275. Muka surat 275. Surah An-Nahlu ayat yang ke-79, muka surat 275. Nah, cuba tengok ayat yang sama. Ayat yang ke-79 surah An-Nahlu, muka surat 275. Pastikan Quran kita sama kalau tidak mesti berlari nanti kan. Quran kita yang muka surat ni keseluruhan ada 604 muka surat. Baru sama. Kalau saya sebut muka surat tu baru sama. Kalau dia pakai Quran lain tak sama tu. Tapi kalau tak sama, cari je surah An-Nahlu, surah lebah. An-Nahlu ayat yang ke-79. Jumpa? Okey. Nampak ayat ni yang ke-79, ayatnya lebih kurang sama. Allah kata alam yarau ila tayr. Sama dah. Tadi lain Ustaz, tadi awalam. Ya, awalam tu dia ada waw. Waw tu ialah waw ataf, waw sambung. Okey, waw tu tak adalah kena mengena dalam tafsir ada, dalam tadabbur ada, tapi dalam tafsir ni kita tak payah ceritakan lagi yang tu. Tapi sama, alam yarau ila tayr. Allah kata tidakkah mereka ini melihat kepada burung? Yang mana burung ini musakharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Lain pula. Tadi illa Rahman. Ni illallah. Yang mana kata Allah musakharatin fi jawis sama, iaitulah burung-burung itu berterbangan di angkasa. Musakharat itu dengan mudah. Sana terjemah apa? Jawis sama. Ada terjemah selain daripada angkasa? Semua angkasa. Semua angkasa. Okey, bagus. Ma yumsikuhunna illallah. Ma yumsikuhunna illallah. Yang mana dia tidak menahan, tidak ada siapa yang menahannya melainkan Allah yang tahan. Bukan Ar-Rahman, tapi Allah.
Kan Ar-Rahman dan Allah tu sama Ustaz. Ya samalah, tapi perbezaan perkataan tu kenapa Allah bezakan? Itu je. Dalam Al-Quran sekiranya Allah membezakan pasti ada sebab. Dalam Quran mesti ada sebab kenapa Allah bezakan. Dia tak boleh sesaja, alah sekala tukar nama lain pula lah. Tak boleh sesaja tu, mesti ada sebab. Baik, apa sebab dia? Dalam ayat ini Allah kata alam yarau ila tayr. Sama macam surah Al-Mulk ayat 19 tadi, yang mana Allah kata tidakkah mereka melihat burung. Burung dalam surah Al-Mulk yang Allah katakan fauqahum saffatin wa yaqbid. Surah Al-Mulk tadi Allah kata fauqahum. Apa maksud fauqahum? Okey, cuba tengok jap surah Al-Mulk balik tadi. Okey, sambil tahan surah An-Nahl ni. Bezakan, cuba bezakan. Okey, surah Al-Mulk Allah kata fauqahum saffatin wa yaqbid. Yang mana burung-burung itu berterbangan di atas mereka. Atas mereka iaitu atas kepala. Sana tulis apa? Atas kan? Atas juga. Okey, maksudnya atas kepala lah, atas kepala mereka. Tapi di sini dalam surah An-Nahl, patah balik. Surah An-Nahl ayat 79, patah balik. Buka balik. Surah An-Nahl ni Allah kata, tengok juga burung, tapi burung ni bukan dia naik atas kepala. Burung ini Allah kata musakhkharatin fi jawis sama. Burung ini berterbangan di atas angkasa. Okey, bahasa mudahnya diterbang atas awan. Okey, burung apa yang terbang atas awan? Burung apa yang terbang atas awan? Mana ada burung terbang atas awan? Ada burung terbang atas awan? Semua burung terbang bawah awan. Atas awan dia dah tak boleh dikawal lagi dah. Atas awan ni burung lain yang terbang. Dia burung apa Ustaz? Kapal terbang. Sungguh. Dan daripada ayat inilah mereka boleh mencipta kapal terbang. Itu saya sebut tu. Kapal terbang dalam bahasa Arab ialah ta'irah. Bahasa Arab kapal terbang ta'irah, bentuk sama. Tetapi Allah gunakan kalimah tair juga dalam ni sebab nak bagi tahu pada para sahabat yang dengar tu ialah burung. Sekala Allah guna ta'irah, kapal terbang, nanti sahabat tanya pula, nanti sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kapal terbang tu apa? Mana ada kapal terbang macam tu? Boleh faham tak cerita saya ni? Tapi bila zaman kita yang dah ada kapal terbang, balik-balik pada ayat ni, dah baru kita nampak Allah ceritakan kepada kita ada satu burung yang boleh berjalan atas awan. Dan burung itu tak dipegang oleh illar Rahman. Burung itu dipegang juga, tapi dipegang oleh Allah, Tuhan yang sama, tapi bukan dengan sifat penyayang dan pemurah Allah. Sebab tu kita biasa tengok, ada tak biasa kita tengok burung berlanggar dekat atas udara? Keluar berita, buletin. Berita yang baru kami terima, 2 ekor burung berlanggar di tepi simpang 3. Tak ada, mana ada. Burung pernah berlanggar ke dekat atas? Burung dengan burung hilang ke? Tak ada, tak pernah kita dengar cerita tu. Tapi kalau kapal terbang, kita ada dengar macam-macam cerita. Kita dengar dah tak boleh nak kawal, jatuh, bagaimana semua. Tadi sempat tengok satu cerita. Sempat tengok cerita pagi tadi, cerita Sally. Sebut apa? Sally ke Suli? S-U-L-L-Y. Suli ke Sally? Sally kan? Tapi Sally tu nama orang, nama pilot. Saja nak cerita tu pasal tengok-tengok kapal terbang tu. Dia tak boleh kontrol dia punya kapal terbang, akhirnya dia mendarat di satu sungai. Bukan nak cerita pasal cerita tu, nak cerita pasal kapal terbang yang dibawa tu kadang-kadang lost, tak boleh kawal. Jadi sepatutnya dia boleh landing dekat landasan, tak boleh. Dia terpaksa landing dekat sungai. Okey, sungai ataupun laut. Tapi cerita tu landing dekat sungai lah. Sungai apa nama tak ingat tadi lah. Sungai, jatuh kat sungai, terhentak, tapi semua selamat lah. Cuma nak sebutkan kapal terbang yang dibawa benda itu tidak boleh selamat, boleh selamat, macam tu. Ada dua. Tapi bila Allah sebut tentang surah Al-Mulk, Allah gunakan kalimah ma yumsikuhunna illa Rahman. Allah yang pegang dia dengan sifat penyayang Allah, dan Allah akan jaga dia. Terbanglah mana saja. Tapi bila ayat ini, kita tak adalah kata ayat ini cerita pasal kapal terbang mutlak, tak, sebab waktu ni tak ada kapal terbang. Tetapi bila ulama dia dah mengkaji-kaji bahagian ayat-ayat ini, maka ayat ini juga antara pencetus yang boleh berlaku ciptanya kapal terbang. Dan bila kita tengok balik dan semak balik, bila Allah gunakan bukan fauqahum perkataan ni, Allah guna fi jawis sama.
di atas udara, yang ada atas angkasa. Mana burung yang terbang di atas angkasa itu dipegang oleh Allah, boleh selamat, boleh tak selamat. Itu saja dia punya perumpamaan. So tengok jugalah pada ayat yang ke-69 ni, kepada 79 ni, tengok ayat surah An-Nahl ini. Juga adalah kebesaran Allah. Kalau tidak, Allah takkan beri ilhamkan kepada manusia untuk ciptakan kapal terbang yang boleh bawa masuk ratusan, ribuan orang dalam tu. Dan diterbangkan pula bukannya burung yang berbulu-bulu, besi bawa naik. Punya hebatlah Allah ilhamkan kepada akal manusia untuk boleh naikkan besi, terbang dekat atas berjam-jam. Bayangkan, punya hebat manusia punya akal, Allah bagi pinjam. Itu juga adalah Allah suruh tengok. So jadi balik-balik surah Al-Mulk, habis dah. Yang tu kita nak tengok dalam surah An-Nahl saja. So catat kat tepi tu ada kaitan surah ini dengan surah An-Nahl ayat 79. Tapi dalam surah Al-Mulk yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita pada ayat ke-19, Allah suruh tengok burung. Awalam yarau ila tayr, tengok burung macam mana Allah ciptakan. Tengok burung macam mana Allah terbangkan di atas kepala kamu dengan mengembang dan menguncupkan sayap dia. Tengok dia terbang dalam keadaan aman dan tenteram, tak ada berlaku aksiden, tak ada berlaku kemalangan. Sebab yang pegang dia ialah ma yumsikuhunna illa rahman, yang pegangnya Allah. Tak nak beriman lagi. Itu maksudnya. Itu maksud kata Allah tu. Tengoklah burung macam mana Allah ciptakan, punya hebat. Tak nak beriman lagi. Itu yang Allah kata, innahu bikulli syai'in basir. Allah kata sesungguhnya, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, dia Maha melihat segala sesuatu yang berlaku. So yang ayat ke-19 ini ialah ayat pemberitahuan siapa dia, Allah. Baik. Ayat ke-20 ancaman lagi. Itu standard lah. Uslub, gaya bahasa surah Al-Mulk ini, Allah pasti akan cerita lepas perkenal Allah mesti ada ancaman. Lepas perkenal Allah mesti ada ancaman. Okey. Perkenalan pertama yang mana Allah cerita bab langit, ada dia punya ancaman, iaitu neraka. Yang kedua, Allah perkenalkan Allah tundukkan bumi, kemudian Allah ancam lagi dengan Allah boleh terbalikkan bumi. Ketiga, Allah perkenalkan lagi, tengok burung tu kuasa Allah. Burung tu kekuasaan Allah yang Allah ciptakan. Tak nak beriman lagi, Allah bagi ancaman pada ayat yang ke-20. Kata Allah, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Kata Allah, siapa yang menjadikan bala tentera bagimu yang dapat membelamu selain daripada Allah yang Maha Pengasih? Dan orang-orang yang kafir itu, yang mereka ambil selain daripada Allah itu, mereka berada dalam keadaan ghurur, tertipu. Ayat ni memang cerita pasal orang-orang kafir Quraisy, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada orang kafir Quraisy, yang kau boleh berjaya hari ini, yang kau boleh dapat dalam keadaan segala macam yang hebat hari ini, itu semua adalah pertolongan daripada Allah. Itu pertolongan daripada Allah. Kalau hari ini nak kaitkan diri kita, sama juga. Hari ini kita dah dapat macam-macam, siapa tolong? Dulu kita sakit, pohon pada Allah, ya Allah bagilah aku sakit, siapa tolong? Allah tolong. Kalau orang yang jenis begini, lepas dia sakit, dia sehat, dia lupa pada Allah, dia seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, inil kafiruna illa fi ghurur. Dia tertipu je sebenarnya. Baik, kita nak sebut tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah memang memberikan pertolongan kepada kita daripada setiap sudut. Hari ini yang Allah bagi kita gerak sampai ke sini pun pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya pun, tak ada kekuatan pun bagi kita ni hari ni boleh duduk di atas kursi dalam masjid, boleh berjalan, bawa kereta. Pasal Allah yang bantu kita untuk datang hari ini. Bukan dengan sebab hebatnya kita. Kita boleh bangun daripada atas katil, berdiri nak pergi ke toilet, itu pun atas pertolongan Allah. Ada orang bangun tidur tak boleh jejak kaki dah, terbaring di atas katil. Pasal tak ada daya lagi dah. Allah tak bagi kat dia. Hari ni kita boleh drive lagi, bawa kereta jauh-jauh. Ada orang ada lesen tapi tak ada bawa. Lesen renew, setiap tahun renew. Bawa je tak? Kan? Mak saya dia renew lesen, bawa je tak? Renew je. Asal lesen pun. Beli lesen ni pun dah mati kita. Ni boleh renew lah. Tu bila nak bawa kereta, tak bawa, renew je tu. Dan tu renew apa? Sajalah. Orang katanya lesen ada.
Ada orang yang itu tak mampu. Pasal apa? Tak ada daya. Ada orang ada lesen, dia boleh bawa. Ada orang tak ada lesen, bawa kereta. Sama juga. Tu Allah nak bagi pertolongan kepada kita ni, supaya kita dapat tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita. Baik. Surah Al-Baqarah surah Ali Imran ayat 160. Surah Ali Imran ayat 160. Allah bagi tahu pertolongan tu datang daripada Allah. Surah Ali Imran ayat yang ke-160, muka surat 71. Muka surat 71 surah Ali Imran kita nak kaitkan dengan ayat yang ke-20 dan 21 sebab ayat ke-20 dan 21 ni lebih kurang sama surah Al-Mulk. Tapi kita ambil dulu surah Ali Imran ni ayat 160. Surah Ali Imran ayat 160 muka surat 71 kata Allah, "Iyansurkumullahu fala ghaliba. Allah kata sekiranya Allah membantu kamu, menolong kamu, maka tidak ada siapa yang dapat menewaskannya, mengalahkannya, tak ada. Dan Allah bagi bantuan. Allah kalau kata bagi bantuan, tak ada orang boleh kalahkan. Allah akan bagi bantuan. Wa iyakhzulkum, dan kata Allah jika Allah membiarkan kamu, Allah tak beri pertolongan, faman zalladhi yansurukum min ba'di, maka kata Allah, maka siapa yang dapat menolong kamu lepas itu? Maknanya dalam ayat ini Allah nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan daripada apa sudut pun. Makan, minum. Orang-orang yang beriman dulu mereka berperang, semua peperangan itu semua Allah tolong. Tu ujungnya Allah kata wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang mana ke atas Allah lah maka orang-orang beriman ini bertawakal. Sebab mereka ni berperang dalam keadaan yang sangat-sangat sikit. Tentera tu sikit. Tapi tuan-tuan tahu ketika di Mekah, bukan maksudnya di Mekah ni Allah Subhanahu wa taala tak bagi pertolongan. Ada pertolongan, tetapi Allah suruh bersabar sikit. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Surah Al-Baqarah ayat 214. Hari ini banyak sikit kena selak sebab saya nak ambil perkataan Nasara tu. 214 muka surat 33 surah Al-Baqarah. Sebab pertolongan Allah dalam Al-Quran yang Allah sebut banyak. Nanti kita akan tengok dan cuba kaitkan dengan kehidupan kita untuk nak sambungkan kita punya ayat yang ke-20. Yang mana Allah kata tadi, Allah yang bagi pertolongan kepada kamu, huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Allah guna kalimah ar-rahman juga lagi tu. Kan dalam surah Al-Mulk tadi kan. Baik. Dalam surah Al-Baqarah tadi ayat yang ke-214 muka surat 33 kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu rasa kamu boleh masuk ke dalam syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan kamu belum diuji seperti mana kaum-kaum terdahulu diuji. Maknanya ketika di Mekah ni ayat ni turun ketika mana orang-orang kafir Quraisy menghentam, menyeksa, mengazab orang-orang Islam pada ketika itu. Allah bagi tahu, adakah kamu rasa kamu senang boleh masuk syurga? Kamu Islam saja terus masuk syurga, sedangkan kamu belum diuji seperti mana kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu lagi diuji sangat dahsyat. Sehingga Allah kata kaum terdahulu itu diuji dalam keadaan massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Kaum-kaum terdahulu itu diseksa dalam keadaan mereka ini massathumul ba'sa, mereka ini diuji dengan penderitaan, susah, makan minum tak dapat, nak dapatkan ketiduran yang tidur yang cukup tak boleh. Nah, di sahabat saudara-saudara kita di Palestin ya. Tak sampai tahap ni lah. Massathumul ba'sa, makan minum tak ada, elektrik tak ada. Kalau kata dalam keadaan nak berlindung tak tahu nak lindung mana. Baru lepas habis hospital dibom sekolah. Habis bom sekolah 2 hari lepas bom universiti. Nak tinggal apa lagi tu? Di Gaza tu tinggal apa lagi? Tak ada apa dah. Habis semua. Semalam tengok satu video, ada dia, satu orang ayah tu dia bukan marah lah, ialah anak mati kan, tinggal badan dah, kaki bawah pun tak ada dah. Dia pegang
Dia pegang anak dia. Tu dia marah, dia kata ambil anak dia. Mana menunjukkan bahawa dia bukan tak puas hati, dia bukan nak protes. Tapi anak kan, siapa boleh terima kan? Dalam keadaan macam tu tak ada kaki, putus. Kan? Sedih. Sebab tu kita sebutkan bahawa ketika tu mereka sedang ditimpa ni yang Allah sebut. Masatsumul ba'sa. Mereka sedang berhadapan dengan laluan-laluan yang menuju ke syurga. Pasal Allah kata, kamu boleh masuk syurga ke? Sedangkan kamu belum diuji seperti mana orang terdahulu. Mereka dah dapat satu, kita baksa belum lagi. Apa penderitaan yang kita dapat hari ini di Malaysia? Tak ada. Makan penuh freezer ke rumah. Ayam, itik, zirafah, gajah semua ada. Macam zoo kan. Minum ada, tempat tidur tilam empuk, tilam bunuh kan? Tenggelam tengok tidur. Sebelah suami isteri tak nampak tu. Level sama, Ustaz, tenggelam empuk. Punya dahsyat. Mana penderitaan tak dapat, kita tak dapat lagi. Tapi bukanlah maksudnya kami tak ada harapan masuk syurga, tak. Kita mungkin lalu jalan lain. Dia orang lalu jalan lain. Tapi mereka dah berhadapan dengan ini dah. Kemudian Allah kata mereka diuji lagi dengan wad-dharra, iaitulah dengan diuji pelbagai ujian. Tu anak-anak mati syahid. Ujian tu di Palestin kan. Seorang anak menangis nak camkan mayat tu. Dia kata, aku cam ni mak aku ni. Dia kata, mana kau tahu? Aku dapat tengok rambut dia, aku kenal rambut ni, rambut mak aku. Menangis. Kenapa kau ambil mak aku? Dia kata, dulu kau ambil atuk aku, kau ambil nenek aku, sekarang kau ambil mak aku. Lepas tu dia kata, tolong anyone, tolong find my brothers. Dia kata, tolong cari saya punya adik saya, tak ke mana pergi dia. Tuan, wad-dharra, kesusahan. Satu orang ayah dia panggil anak dia, tanya bila dia kan? Dalam hempap tu, dalam bangunan-bangunan yang terhempap, dia laung anak dia. Nama apa tak ingat? Tak ingat nama apa. Dia laung Ahmad. Dia panggil Aisyah. Dia panggil. Kok lah terpanggil, tersaut suara dia kan. Dah dia terduduk. Suara tak ada orang jawab. Cuba bayangkan kita duduk situ. Subhanallah. Seorang ayah, dia laungkan nama anak dia tu dekat himpitan bangunan-bangunan yang terhempap tu jatuh. Kemudian dia laung nama anak dia. Kan macam kita panggil anak kita Ahmad, tak ada. Last kali dia duduk tepi tu minum. Tak ada lah. Tu wad-dharra. Suzam, waktu diturun ayat ketika mana di Mekah. Sama ketika mana orang-orang Arab, orang-orang Islam, orang yang beriman diuji oleh Allah dengan orang-orang kafir Quraisy yang membunuh Sumayyah, Yasir, diazabnya Bilal, Khabbab bin Al-Ad, banyak diazab. Ketika itu turun ayat ini sehinggalah mereka ini diuji oleh Allah dengan ba'sa wad-dharra, dan yang ketiganya kata Allah wazulzilu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan keadaan yang mereka ini zulzilu ni gegaran, menggoncangkan hidup mereka, iman mereka. Tak menunjukkan bahawa mereka ini diuji oleh Allah dengan gegaran, zulzilu, gegaran. Sehingga mereka ini diuji oleh Allah seolah-olahnya mereka ni tidak dapat bantuan daripada Allah. Mereka tanya pada Nabi, bila bantuan Allah nak sampai ni? Rupanya bukan sekarang ni yang mereka tanya. Zaman tu lagi Allah dah bagi dah dalam Quran ni 214 tu apa dia? Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang yang beriman bersama dengan Rasul ini tanya, mata nasrullah, bila pertolongan Allah. Saya nak kutkan perkataan nasrun tu sebab kita nak kaitkan dengan ayat ke-20 surah Al-Mulk tadi kan, 20 dan 21. Yang mana kata Allah tadi, sehingga Rasul dan juga orang beriman pada Allah ini mereka tanya, bila nak sampai pertolongan Allah ni? Sehingga Allah jawab ujung tu apa dia? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Maksudnya mereka tengah cakap-cakap ni, ya Rasulullah, bila pertolongan Allah tu turun ayat ni. Yang korang tanya tadi, Allah bila nak tolong kan? Allah kata ala inna nasrallahi qarib. Sabar sikit lagi, pertolongan Allah tu dekat dah. Dekat-dekat pun ambil masa 21 tahun. Baru turunnya ayat idza jaa nasrullah. Perkataan tu, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah.
kemenangan. 21 tahun ambil masa tu. Tapi sebelum daripada tu, sebelum daripada itu, sebelum pembukaan kota Mekah, ada lagi pertolongan yang Allah bagi. Bila? Dalam peperangan Badar. Okey, peperangan Badar Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 123. Catat catat kat tepi-tepi tu Takut terlepas rugi nanti ayat-ayat ni kita baca ni. Surah Ali Imran ayat 123, muka surat 66. Okey. Kita masih lagi fokus dalam kalimah nasrun tu kalimah pertolongan Allah. Ya Allah sebut dalam Al-Quran tadi kan, surah Al-Mulk kan, siapa yang tolong kau kalau bukan Allah yang tolong? Sedangkan Allah bagi pertolongan pada kau pergi sembah berhala. Contohlah illa fi ghurur. Sedangkan kau sedang ditipu oleh berhala. Bukan berhala tu tipu, kau ditipu oleh syaitan. Padahal yang tolong kau ni semua adalah Allah. So pertolongan yang Allah sebutkan tadi banyaklah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Ni masuk balik surah Ali Imran. Dalam peperangan Badar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang Islam dan juga Nabi, Allah sebut dalam ayat yang ke-123, muka surat 66, Allah kata walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allah kata sungguhnya Allah berikan pertolongan kepada kamu dalam peperangan Badar. Mana perang Badar Allah beri bantuan. So pertolongan Allah sampai tak? Yang Allah kata tadi ala inna nasrallahi qarib. Yang Allah kata tadi sabar sikit, nanti pertolongan Allah dekat dah. Antaranya Badar yang Allah bagi. Wa antum azillah, sedangkan kamu ini berada dalam keadaan lemah, kata Allah. Tak mampu. Kamu ada tentera hanya 300 orang nak menentang 1000 orang. Tiba Allah turunkan bantuan berupa malaikat yang menyerupai manusia untuk perang sama-sama dengan orang Islam. Itu nasarakumullah. Itulah pertolongan Allah kepada orang Islam dalam peperangan Badar. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25. Surah At-Taubah ayat ke-25. Perang mana lagi yang Allah Subhanahu wa taala bagi bantuan? Muka surat 190. Surah At-Taubah ayat yang ke-25. Surah At-Taubah ayat ke-25, muka surat 190. Perang mana lagi yang Allah Subhanahu wa taala bagi bantuan? Semua perang Allah bagi. Semua perang Allah bagi bantuan. Dalam ayat ke-25 ni Allah kata laqad nasarakumullah. Sekali lagi Allah kalimah yang sama kan. Tadi laqad nasarakumullahu bi Badrin dalam surah Ali Imran tadi. Ini surah At-Taubah Allah kata laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Allah telah berikan bantuan kepada kamu dalam setiap peperangan, termasuk wa yauma Hunain, termasuk peperangan Hunain. Perang Hunain berlaku tahun 9 Hijrah. Setelah pembukaan kota Mekah. So waktu tu nak sebutkan bahawa apa? Allah berikan bantuan kepada tentera-tentera Islam. So kemenangan tu bukan atas mutlak manusia sah, bukan. Kemenangan tu atas bantuan daripada Allah. So Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan kepada kita, pada orang Islam. Ini cerita masih lagi dalam peperangan So maksudnya surah At-Taubah ayat ke-25, perkataan yang sama laqad nasarakumullah tu, Allah berikan bantuan kepada kamu wahai orang-orang Islam yang dulu di Mekah kamu kata tadi bila pertolongan Allah ni, yang Allah kata pertolongan Allah tu dekat dah. Badar Allah bagi bantuan. Uhud Allah bagi bantuan. Khandaq Allah bagi semua. Angin Taufan Allah bagi bantuan. Tabuk Allah bagi bantuan. Hunain Allah bagi bantuan. Semua Allah bagi bantuan. Sehinggalah yang benar-benar mutlak Allah bagi yang terakhir, Allah turunkan surah An-Nasr. Ni kalau nak buka lah. Kalau memang dah hafal semua tahu lah kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau nak buka dia muka surat 603. Muka surat 603 surah An-Nasr ayat yang pertama. Pasal perkataan, saya nak suruh tengok perkataan yang digunakan tu. Okey, yang ini Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Fath ialah pembukaan. Pembukaan
kota Mekah. Jadi menunjukkan bahawa semua 23 tahun dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah semuanya adalah atas bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. So nak kaitkan dengan apa yang kita baca ayat yang ke-20 surah Al-Mulk tadi, ya Allah kata amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Allah kata adakah kamu rasa bahawa Allah memberikan pertolongan pada kamu ini, yang mana Allah berikan pertolongan kamu, kamu boleh jauh daripada Allah, ingkar pada Allah, sembah berhala, sedangkan kamu ni sedang ditipu oleh syaitan. Maknanya mereka tetap tak nak juga beriman kepada Allah. Sedang Allah dah sebut dah, tengok langit, Allah memang mencipta langit. Tengok bumi, Allah memang memudahkan bumi buat kita. Tengok burung, besarnya kuasa Allah, azimnya kuasa Allah menciptakan burung. Tak nak juga beriman pada Allah. Ya Allah kata ni, yang dulunya kau susah, aku beri bantuan kepada kamu. Kenapa kamu tak nak? Kamu tak nak beribadat dan beriman kepada aku. Kita nak kaitkan dengan diri kita hari ni. Kita memang diminta untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi setelah bila kita minta pertolongan daripada Allah? Setelah kita beribadat. Yang mana dalam surah Al-Fatihah. Ini untuk orang Islam, untuk orang yang beriman, memang dia akan nampak. Untuk orang yang bukan beriman, kafir, nampakkan gambaran yang bahawa yang tolong kau selama ni, yang dulunya kau miskin, Allah bagi kaya. Dulunya kau sakit, Allah bagi sihat. Yang dulunya kau dalam keadaan nak mati dah, Allah hidup balik. Menukar hidup balik, memang Allah panjangkan umur. Tapi kenapa tetap tak nak mahu beribadat kepada Allah, beriman kepada Allah? Sebab kau ditipu oleh syaitan. Carilah siapa Tuhan yang memberikan kesembuhan pada kau. Carilah siapa Tuhan yang memberi pertolongan pada kau. Tak ada, Allah saja yang ada. So hari ini bagi kita yang dah beriman ni Ustaz, baik, kita nak minta pertolongan kepada Allah. Maka yang utama untuk kita orang Islam yang dah masuk Islam, dah beriman ini, maka dia bukan hanya meminta pertolongan, tetapi dia mesti minta pertolongan dengan ibadat. Mana ayat dia Ustaz? Tak payah buka, tak apalah, semua orang apalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'inu tu perkataan mohon bantuan, mohon pertolongan. Iyyaka na'budu, kepada engkau wahai Allah aku beribadat, kami sembah. Mana sembah dulu kata Allah, barulah wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau jugalah wahai Allah kami meminta pertolongan. Mana kita tak boleh hanya minta pertolongan saja. Ya Allah, anak saya ni ya Allah begini, ya Allah campurlah dengan orang, minta saja, tapi ibadat tak nak. Ibadat na'budu ni bukan ibadat saja. Na'budu abadah, maksud abadah ya'budu, taat perintah, patuh. Abadah ya'budu artinya patuh. So maksudnya dia bukan saja beribadat. Saya Ustaz, saya dah minta dah pada Allah, saya semayang, betul semayang, tapi ada lagi yang awak langgar. Ada. Apa dia? Saya tak tutup aurat Ustaz. Mungkin sebab tu Allah tak kabulkan lagi permintaan. Kan Allah kata iyyaka na'budu, kita pergi sebut pada Allah, wahai Allah, kepada engkau saja aku taat, aku patuh. Jadi Allah suruh kamu beribadat. Betul, ibadat bukan hanya semayang. Na'budu bukan hanya semayang. Na'budu setiap perintah yang Allah suruh kita buat, setiap larangan yang Allah larang kita tinggalkan. Baru wa iyyaka nasta'in. Tu yang saya heran Ustaz, pasal apa saya ni ulang alik ke Mekah Ustaz, tapi tak mahu makbul doa. Cek balik kat mana yang kita tak taat pada Allah tu. Mulut saya dah Ustaz, saya pergi Mekah juga, mulut saya ya Allah Ustaz tak boleh berhenti. Pakai selotip balik. Cuba tengok makbul tak makbul balik. Pasal kita kena checklist diri kita lah. Pasal apa saya minta tak makbul Ustaz? Something wrong lah. So kat mana yang kita tak taat pada perintah Allah tu? Mungkin ada salah dengan jiran ke, kan? Masalah dengan adik-beradik sampai sekarang ke? Masalah dengan mak ayah sampai sekarang ke? Tu sebab perintah kita tak ikut perintah Allah. Tiba-tiba kita nak minta, memang tak ada harapan Allah bagi, kan? Sebab tu kita antaranya ialah kita kena taat perintah Allah. Dan antara lain, ya betul, kita kena solat pada Allah Subhanahu, ibadat pada Allah. Yang ni dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45. Surah Al-Baqarah ayat 45. Perkataan ista'inu tu juga yang Allah Subhanahu wa taala guna. Yang mana ayat ke-45 dalam muka surat yang ke-7, awal sekali. Muka surat yang ke-7 ayat yang ke-45,
Muka surat 7 ayat yang ke-45 surah Al-Baqarah. Allah kata apa dia? Sama juga, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah kata mohonlah pertolongan Allah dengan kesabaran dan juga dengan solat. Nak mohon pada Allah perlu ada kesabaran. Mohon pada Allah pertolongan dengan kesabaran dan juga kena dengan solat. Maknanya kita dalam pertolongan kepada Allah ini nak tak nak mesti kita beribadat kepada Allah. Sabar dengan ketentuan yang Allah bagi. Solat kena kerjakan walaupun ujian yang Allah bagi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah sebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan Allah kata berat solat ni. Berat solat ni bagi orang yang dia tidak khusyuk. Itu rasa macam mana solat. Tak tahu pasal apa berat lah Ustaz. Allah sebut jawapan kat sini. Orang yang tidak khusyuk dia akan rasa berat nak solat. Kan? Lakabiratun tu benar-benar rasa berat. Innaha tu maksudnya inna salah lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang yang solat dia akan rasa berat melainkan dia solat itu ada khusyuk baru seringan. Ringan badan dia nak solat. Pasal apa? Dia rasa syok dah. Dia rasa dia interaksi dengan Allah. Dia rasa telah connection dengan Allah. Pasal dia khusyuk. Orang yang tak khusyuk dalam solat, dia rasa boringnya solat ni benda ni. Dia jadi kita. Jadi ni tips lah, salah satu tips untuk kita nak dapatkan supaya kita rasa ringan beribadat, cuba khusyuk dalam solat. Khusyuk macam mana Ustaz? Di bengkel khusyuk nanti kita buat dia akan sambung cerita khusyuk nanti kan panjang nak cerita solat nanti kan. Dia ada khusyuk, ada cara-cara nak dapat khusyuk dalam solat. Baik. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita orang yang beriman, orang yang Islam. So kita nak minta pertolongan daripada Allah, boleh minta pertolongan, tapi semasa kita nak minta pertolongan, taat dulu perintah Allah. Kerjakan dulu kesabaran, kerjakan dulu sembahyang supaya bila mana kita minta pada Allah, Allah berikan bantuan kepada kita. Baik. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Memang ada orang yang minta perlindungan kepada Allah. Kan? Memang ada orang yang minta pertolongan kepada Allah. Tapi bila Allah bagi bantuan kepada dia, dia lupa balik kepada Allah. Yang ini dalam surah Yunus. Surah Yunus. Tak apa biar sampai koyak Quran kita tu tak apa. Baru nampak belajar kan, kejap sana kejap ke sini. Surah Yunus ayat yang ke-12. Okey, nanti saya nak ibu-ibu tengok ayat ke-12, 22, 23. Sama aja. Okey, kita pergi ke-12 dulu bagi nampak. Memang kebiasaannya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan, dah bantuan tu, tiba-tiba mereka ini lupa kepada Allah. Allah bagi juga walaupun orang dalam keadaan dia tidak taat pada Allah, Allah bagi bantuan. Muka surat 209. Muka surat 209 ayat yang ke-12. Muka surat 209 ayat ke-12 surah Yunus, kata Allah, wa idza massal insana durru. Apabila manusia dia ditimpa dengan kemudaratan, da'ana, mereka ni berdoa kepada kami, mereka minta pada kami, pohon kepada kami, li jambihi au qa'idan au qa'iman, mereka diminta pada Allah dalam keadaan mereka berbaring, ataupun mereka ni tengah duduk, ataupun mereka ni tengah berdiri, diminta kepada Allah. Orang sakit kadang minta dalam keadaan baring je, baring tengok siling hospital. Bila aku boleh keluar kita di hospital, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Minta tu da'ana tu, mohon pada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Sembuh penyakit. Ada orang dalam keadaan dia minta dalam keadaan duduk, dah tak dapat baring, dia duduk pula, menung tengok kaki dia tu. Bila aku boleh berjalan, aku nak pergi kuliah, baring kat rumah tak ada jalan. Ada orang dalam keadaan berdiri pun dia minta pertolongan kepada Allah, qa'iman.
Minta, ya Allah, aku ada susah ni, Allah, keluarga aku gini, keluarga aku macam ni, minta pada Allah. Maksudnya Allah katakan li jambihi wa auqaim au qaidan wa auqaiman. Maksudnya dekat sini, setiap masa mereka minta pada Allah kerana dia dalam keadaan susah. Kita dalam keadaan susah, dia boleh minta pada Allah anytime. Orang dalam keadaan susah, ada orang dalam keadaan susah, duit tak ada, nak bayar hutang contoh kan. Dia boleh minta kepada Allah tu setiap masa. Ya Allah, tolonglah bagi jalan. Ya Allah, dia pergi sana. Ya Allah, bagi sana. Kejap diri, kejap duduk, kejap bangun, kejap, semua dia boleh buat. Pasal apa? Waktu ni sangat terdesak. Dan yakin tak? Allah bagi bantuan pada dia. Allah bagi bantuan. Kalau kata dengan hutang, Allah bagi bantuan. Ada orang hantarkan duit ke, ada orang bagi pinjam duit ke, Allah bagi dia kemudahan. Setelah Allah bagi tu, apa jadi pada dia? Sambung. Falamma kashafna anhu durrahu. Setelah mana kami buang kesusahan dalam diri mereka, tak ada lagi dah. Sehat tak, sakit tadi dah sihat dah, duit tak ada dah ada balik dah, tadi bergaduh dah elok balik dah, hidup balik, cantik balik hidup dia, dia punya keadaan pun dalam keadaan hebat balik. Allah kata marra ka'allam yad'una ila durri massahu. Dia kembali balik seperti mana sebelum diminta pada Allah. Tadi dia minta pada Allah pasal apa? Pasal dia dalam keadaan susah. Minta pada Allah, tolong ya Allah, ya Allah, bagilah aku. Tinggi, angkat tangan tinggi tu, minta. Sebelum dia minta pada Allah tu, dia adalah orang yang buat maksiat, kufur pada Allah. Allah kata setelah dia dapat permintaan daripada Allah tu, dia back to normal balik. Dia balik seperti mana sebelum dia minta pada Allah tadi. Okey, nampak tak gambaran ni ayat ke-12? Baik, sekarang buka muka surat sebelah ayat yang ke-22. Allah bagi gambaran lagi. Dalam surah Yunus ni ada dua cerita lebih kurang macam ni. Bukan lebih kurang macam ni, memang macam itulah. Cerita berkaitan dengan orang yang dapat bantuan, pertolongan daripada Allah, kemudian lupa. Yang ni dia cerita tentang bagaimana kapal yang dia naik tu nak tenggelam dah. Kapal laut. Baik. Allah kata muka surat sebelah 211 ayat yang ke-22 surah Yunus. Allah kata huwallazi yusawwirukum fil barri wal bahr. Dialah yang Allah inilah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di darat dan juga di laut. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraini bihim birihin tayyibah. Sehingga kata Allah bahawa ketika mana mereka ini berlayar di atas kapal dan meluncur dengan membawa orang-orang yang ada pada ketika itu dengan birihin tayyibah, dengan angin-angin tu semua cantik. Angin, ombak, baik. Naik apa ni? Krus. Jalan. Relax lah. Pasal waktu tu tenang kan? Air tenang. Seronok lah. Titanic. Walaupun naik krus, dia buat macam Titanic. Kat depan tu. Isteri dia depan, suami dia belakang. Buat Titanic jalan. Kemudian dalam tu Allah kata wafarihu biha. Datang mereka ni gembira di atas dalam kapal laut tu. Seronok. Pasal apa? Pasal keadaan tenang. Tapi Allah cerita ja'at harihun asif wa ja'ahumul maut min kulli makan. Kata Allah, tiba-tiba angin yang dalam keadaan mereka ini sedang duduk diam tadi, datang gelombang dan badai daripada setiap penjuru dan mereka sedang berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Wa zannu annahum uhita bihim. Dan ketika itu kata Allah, mereka ini dalam keadaan sangat-sangat bahaya dan terkepung. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka ni angkat tangan dan berdoa pada Allah. Okey, cerita dia ketika mana berjalan tadi, seronok kapal tu cantik. Tiba-tiba angin yang baik tadi berubah, awan pun dah gelap hitam. Kemudian angin pun tiup dah berkencang, mauj. Apa mauj? Ombak dah naik tinggi. Ombak tu dah naik tinggi sangat. Dalam keadaan mereka sangka bahawa mereka ni akan mati dah ni, bahaya dah ni, takut dah ni. Gelombang dah macam ni dah, kapal dah macam ni dah. Ketika itu kata Allah, semua orang dalam kapal tu angkat tangan pada Allah dan mereka ini mukhlishina lahuddin. Mereka angkat tangan berdoa dalam keadaan yang sangat ikhlas. Apa doa dia? La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau kau selamatkan aku ya Allah daripada kapal ni, aku turun balik dekat daratan ni, aku nak jadi orang yang bersyukur ya Allah, aku nak taat pada Engkau, aku nak beriman pada Engkau ya Allah. Ni biasa tak kita sebut? Biasa. Kan? Ketika tengah sesak tu, kita boleh buat macam-macam.
Benda yang kita tak nak buat pun kita kata aku buat, okey janji aku buat, tengah-tengah sesak. Macam-macam kita boleh janji sebab waktu tu kita nak selamat. Sama tak dengan kapal terbang yang kita naik? Kapal terbang yang kita lalu tiba-tiba bergegar, minta duduk di tempat masing-masing kerana cuaca tidak berapa elok. Betul ke tu macam tu? Saya tak pernah jadi pramugara, tak tahu lah bunyi macam tu, tapi macam tu lah bunyi dengan ting. Minta duduk di tempat masing-masing kerana cuaca tidak begitu baik, sehinggalah diberikan isyarat. Semua duduk lagi. Bergegar. Kita pun tengah makan tu. Makan Maggi cup. Macam tu makannya. Mulut kat sini, tapi dia masuk ke sini. Jauh mulut. Tiba-tiba air pocket. Hilang, udara tak ada. Dia rasa bergegar tu kan. Time tu kita tak makan dah Maggi tu pun tak nak dah. Tolak tepi, kita angkat tangan, ya Allah. Tak angkat tangan lah, malu kat orang sebelah. Orang sebelah tak angkat tangan, kita bercakap ke hati. Ya Allah, astagfirullah. Kita gitu kan. Aircon atas kepala, tapi berpeluh. Betul? Ni situasi Allah cerita dalam Quran 1400 tahun dulu ni. Aircon atas kepala, tapi berpeluh tu. Punya dahsyat peluh tu pasal apa? Takut mati tu. Kalau kapal ni terhempas, hilang ke? Ya Allah, macam mana aku ni last sekali, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua dia baca apa saja doa. Allahumma bismika ahya wa amut. Doa tidur. Tak itu jadi hafal ke dia? Baca je lah, ya Allah tak tahu apa dah ni tu dia kan. Apa dia kata? La in anjaitana min hadhihi. Kalau aku selamat ya Allah, aku nak buat baik ya Allah. Aku tak nak buat jahat lagi dah. Aku selamat. Saya ada satu orang kawan baru lepas accident 3-4 bulan lepas. Accident dekat Tol Bangi, balik daripada kerja. Ni dia cerita kat saya seorang je. Tapi saya cerita kat sini, tak apalah. Ambil istifadah, ambil faedah. Dia keluar daripada tol tu, dia microslip terlelap. Keluar daripada tol tu, boom, melanggar. Pengsan tu, waktu dia pengsan, dia dah tak sedar dah dia jadi apa. Tahu-tahu dia dekat hospital. Baik, sepanjang daripada tol pergi ke hospital tu, dia mengalami satu mimpi yang dia cerita dekat saya. Dia kata, Ustaz, sampai saya belum sedar tu, saya nampak diri saya dah tengah dijenazahkan. Saya rasa macam saya dah tak ada harapan. Memang saya ingat saya dah mati dah. Saya nampak saya diuruskan, tengah terbaring jenazah saya. Itu saya. Tapi saya tengok yang tengah baring tu saya. Dia dalam keadaan dia tengah dijenazahkan, maksudnya tengah diuruskan jenazah. Saya tengok diri saya tu, Ustaz. Sepanjang daripada tol tu, di microslip tu, boom, tu shutdown terus. Dia sedar balik dekat hospital. Tapi sementara nak sedar balik kat hospital tu, ni berlaku. Sebab dia ingat dia dah mati. Dia dah mati. Jadi bila mana dalam keadaan dia kata dia nampak diri dia sedang dikapankan, sedang dikubumi, dia sedang diuruskan jenazah, saya tersedar balik dekat hospital. Beberapa hari saya pingsan. Dan selepas tu dia patah ni, kaki dia, pinggul ni patah. Dia pakai tongkat lah. Sebab saya tanya dia, macam mana boleh jadi gini? Apa tu yang dia cerita tu? Lepas tu bila dia kata, saya sedar je Ustaz, saya dah tak nak buat dah benda-benda ni semua. Mana tak nak buat tu, tak nak lupa pada Allah. Saya ni dulu dia kata saya pelajar agama Ustaz. Jadi saya ingat saya nak buka kelas agama lah, saya nak buka kelas ngaji untuk budak-budak kat rumah saya kata. Kata baguslah, kat sini pun tak ada orang kelas ngaji kan, nak buka lah kelas ngaji. Kata bagus. Maksudnya daripada sudut hidayah yang Allah bagi tu, daripada dia punya accident, kemenangan. Sebab dia rasa apa? Dia rasa kalau aku hidup balik, aku nak buat baik. Okey, tapi sampai mana kebaikan dia buat tu tak tahulah, sebab dia dah hidup. So dia kata dia nak buat kelas agama, dia nak buat gini, dia nak buat gini, dia nak buat jadi orang baik. Maksud sama tak dengan ayat Quran yang Allah kata? Sama. Ketika orang ditimpa dalam keadaan musibah, ketika ditimpa dalam ujian yang mereka dapat tahu bahawa mereka akan tak ada harapan lagi, mereka akan tadah tangan doa pada Allah, ya Allah, ikhlas. Allah kata tu mukhlisin. Dia ni ikhlas pada Allah, minta, kalaulah aku diselamat wahai Allah, aku nak taat pada Kau. Itu bahasa mudah itu. Tapi itu hanyalah kata-kata je. Allah bagi tahu dalam ayat 23 tu. Allah beritahu pada ayat ke-23, falamma anjahum, bila mana Allah selamatkan mereka, idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, mereka jadi balik seperti mana dulu. Tak
Tak ada harapan. Maknanya kita alhamdulillah lah hari dapat sentuh ayat ni. Surah Yunus ayat 12 dan ayat 22 dan 23. Ayat ni Allah bagi tahu pada kita orang yang Allah bagi bantuan, Allah bagi pertolongan, tiba-tiba tak nak ikut kata Allah, tak nak taat pada Allah, ini orang yang amat sangat teruk. Teruk yang amat sangat. Pasal apa? Pasal dalam keadaan mereka ini dah selamat, mereka lupa pada Allah. Besok bila dah masuk dalam neraka, ada lagi ayat dalam Al-Quran yang Allah ceritakan, mereka pun minta benda yang sama. Ya Allah, kalau boleh patah balik ke dunia, garanti wahai Allah, aku akan jadi orang baik. Kalau waktu tu aku jahat wahai Allah, buatlah apa saja, bagilah kami keluar balik. Dalam Quran Allah sebut. Dulu kita pernah baca ayat ni tentang surah Al-Ghasyiyah tu kan. Kita dah pernah baca dah ayat ni, yang mana Allah kata bahawa mereka dalam neraka pun sumpah sekali lagi depan Allah, ya Allah, aku nak patah balik ke dunia. Waktu tu kalau aku buat jahat wahai Allah, azablah aku, tak apa. Diminta lagi sekali. Kalau lah kita kata Allah bagi izin sekali lagi masuk dalam dunia, dia akan jadi balik? Tak, sama juga, benda yang sama Allah cerita. Tapi tak ada lah, bila dah masuk dalam neraka, tidak ada keluar balik. Dahsyat Quran dahsyat. Hebat Quran ni, dia bedah satu-satu ni, kita akan dapat rasa dia macam satu buah cerita kehidupan yang sangat luar biasa. Semua ada. Okey, faham tak? Maksudnya ayat ni cerita panjang. Bahawa ayat ke-20 ni cerita dia panjang, tapi itu sebab Allah nak bagi tahu pada kita, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu rasa bahawa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan selain daripada Allah ada? Tak ada. Yang mana kau pergi sembah dengan berhala, sembah selain daripada Allah, tak taat perintah Allah, Allah kata inil kafiruna illa fi ghurur. Kamu ni sedang ditipu ni. Ayat ke-21 pun Allah kata sama. Allah kata amman hadzal ladzi, sama juga. Adakah kamu dapati ada orang yang memberikan rezeki kepada kamu, in amsaka rizqah. Yang Allah katakan bahawa adakah kamu rasa bahawa orang lain yang memberikan rezeki kepada kamu, kalau Allah Subhanahu wa taala menahan dia, balladju fi utuwi wa nufur. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ini terus menjauhkan diri dengan kesombongan kepada Allah. Okey, ini pasal rezeki pula. Ada orang dalam keadaan dia tak rasa pun bahawa rezeki itu daripada Allah. Okey, kalau cerita dalam bab jahiliah dahulu, memang Allah cerita kepada orang kafir Quraisy yang sedang menyembah berhala, dia Lata, Uzza, Hubal, Manat ni, dan lain-lain lagi berhala yang ada. Kenapa kau sembah berhala sedangkan Allah beri pertolongan pada kau dulu banyak? Kenapa kau sembah berhala sedangkan aku bagi rezeki pada kau? Rezeki bukan duit saja, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hirup udara, sehat, itu semua rezeki. Siapa bagi? Kalau Allah katakan dalam ayat tadi, Allah kata amman hadzal ladzi yarzuqukum in ansaka rizqah. Ada orang lain ke yang bagi rezeki? Kalau aku tahan rezeki itu, balladju fi utuwi wa nufur. Bahkan orang ni lagi sombong pada Allah. Pasal apa? Pasal dia tak rasa pun bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Sedangkan Allah yang bagi rezeki pada kita semua. Dalil Zat, dalil surah Hud. Dalil surah Hud ayat yang ke-6. Dalil surah Hud ayat yang ke-6. Muka surat 222, 222. Ini bagi kita orang Islam lah, ia memang pegang Al-Quran kan. So kita dapat tahu bahawa Al-Quran, rezeki memang Allah bagi. Tapi untuk orang yang bukan Islam, dia nak ke tengok Quran ni? Dia tak nak. Dia nak akli, dia nak logik akal. Siapa bagi rezeki? Satu dia sembah berhala. Satu hari yang ada satu cerita yang ada je selingan dia nak masuk Dia teringat dia cerita kan. Kalau tidak nanti dah lupa, dia tak ada cerita pada muka. Baik cerita. Kenapa orang yang bukan Islam dia yakin dengan agama dia? Satu hari tu saya dengar satu cerita tu, saya kata betul juga. Waktu tu kita orang tengah cerita pasal boykot. Boykot bukan boykot Israel saja. Boykot semua yang sangka bahawa itu adalah agama dan Tuhan. Sebab satu contoh dia kata kalau kita tak boykot nanti macam ni. Satu hari kita nak pergi ke kedai Cina, kedai orang bukan Islam lah. Dia buka pukul 9. Kita datang pukul 8.50, 8.55. Tunggu dekat kereta, tunggu dia buka kan. Tunggu dia buka. Ataupun kita datang ngam-ngam contohnya kan.
Dia pun buka grill. Sini kedai lama kan. Gitu kan. Lepas tu dia semayang kat depan. Semayang, tokong dia kan, semayang. Lepas tu kita masuk. Apa? Morning. Morning. Kawan nama lah. Cuba kita tanya dia. Apa tak nak masuk Islam lah? Lama dah kita kawan dia masuk Islam lah. Dia kata, buat apa saya masuk Islam? You tengok, saya baru sembah 1 minit Allah sudah bagi rezeki. 1 minit Tuhan sudah bagi rezeki. Faham tak maksud saya? Itu masuk boycott tu. Masuk boycott tu maksudnya jangan beli ke orang Islam. Baik. Secara umum dia lah. Secara umum dia. Tapi kita memerlukan juga sesama kita, betul tak? Tapi tu saya sebut tadi, kenapa orang bukan Islam dia masih yakin dengan agama yang dia anut? Pasal ni lah. Dia kata, sebab apa saya mau keluar Islam? Sedangkan saya baru sembah 1 minit tak sampai lagi, you sudah mari. Tuhan sudah bagi rezeki sama saya. Kalau saya 1 jam sini 5,000 orang sudah. Kita Cina cakap lebih Cina daripada Cina. Tu macam tu cakap. Dia macam tu. Faham tak maksud saya? Jadi sebab tu kita katakan bahawa mereka akan sangka bahawa agama yang mereka anut itu betul. Tapi dia tak tahu yang hal sebenar. Siapa bagi rezeki? Allah. Okey, macam mana nak capaikan benda tu supaya mereka faham bukan Tuhan dia, bukan dunia Tuhan bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Okey, mesti nak faham. Itu yang kena ada kaedah dakwah. Itu nantilah next bengkel lain pula. Tadi bengkel khusyuk, ada bengkel dakwah orang Islam. Baik, rezeki yang Allah bagi untuk kita orang Islam, yang kita yakin bukan orang Islam saja, semua orang Islam tak Islam, yang mana haiwan yang tak haiwan, tumbuhan, Allah bagi sama. Cuma dalil yang kita pegang kuat adalah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Hud ayat ke-6, muka surat 222, wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah ada makhluk yang atas muka bumi ini, dabbah. Pernah dengar dabbah? Dabbah tu bukan dabbah yang keluar akhir zaman tu, dabbah juga, makhluk juga nama dia tu. Dabbah ni termasuk siapa? Manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuh, semua. Apa saja yang ada fil ardi, di atas muka bumi ini, semua ni namanya dabbah. Kita ni dipanggil gelarannya haiwan juga tau, bahasa Arab. Betul haiwan. Ustaz, kita haiwan ke manusia? Kita dipanggil sebagai hayawanun natiq, haiwan yang bercakap. Tapi bukanlah kita macam haiwan tu kucing, bukan. Dia haiwan juga, tapi haiwan ni maksudnya kehidupan. Hayawan ni maksudnya kehidupan. Jadi hayawanun natiq ialah kehidupan yang boleh bercakap, iaitu manusia. Haiwan yang lain, haiwan yang tak boleh bercakap. Dia nyau-nyau je lah, nyau tu je lah dia. Jadi dabbah ni seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, yang mana kata Allah, illa 'alallahi rizquha, melainkan semuanya Allah bagi rezeki pada mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahawa Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Habis kenapa sembah berhala lagi? Sebab tu saya kata tadi, nak buat cerita tentang tadi tokong tadi tu, macam mana nak cari jalan supaya bagi tahu bukan dia punya tokong bagi, Allah yang bagi. Tu kena cari. Ada orang dia dalam keadaan dia takut dengan anak, dia bunuh anak dia. Ini dalam surah Isra. Dalam surah Isra. Ni last lah kot kita selak-selak ni. Sebelah ni. Surah Isra ayat yang ke-31. Surah Al-Isra ayat yang ke-31, muka surat 285. Dalil ni pun memberitahu bahawa Allah yang memberikan rezeki pada kita. So mungkin boleh buat subtopik kecil tu kan. Rezeki Allah bagi. Dalil sini, dalil sini. So baru syok kita baca Quran, kita tahu dah dalil semua dalam Quran. Muka surat 285 surah Al-Isra ayat yang ke-31, Allah kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang bagi rezeki pada mereka, kami juga bagi rezeki pada kamu. Maknanya nak bagi tahu bahawa Allah yang memberikan rezeki pada kita. Baik. Jadi kenapa dalam keadaan mereka ini nak sembah selain daripada Allah? Kita pun sama. Hari ini kenapa kita nak ingkar pada perintah Allah sedangkan Allah bagi rezeki pada kita? Ayat-ayat Quran yang kita baca ni bukan hanya untuk nak dengar cerita terdahulu, tapi untuk nak kaitkan dalam hidup kita. Kenapa yang kita kata kita nak benci ataupun kita nak
ingkar perintah Allah, sedangkan Allah memberikan rezeki kepada kita. Hari ini kita dapat hidup daripada dulu tahun 1980 sampai dah sekarang ni, rezeki yang Allah bagi sentiasa di-upgrade. Kita dah banyak kena sebut kan. Dulu kita pergi kerja naik bas, kemudian tukar dari bas ke motor, motor bergerak ke kereta, kereta berdiri rumah, rumah dapat kahwin, kahwin dapat anak, anak dapat cucu, sekarang dah pencen. Nah, rezeki tu. Mana rezeki tu sentiasa di-upgrade. Sentiasa upgrade Allah bagi. Jadi kenapa kita nak kena ingkar pada Allah sedangkan Allah sentiasa upgrade rezeki kita? Situlah yang Allah katakan amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ada ke orang lain yang boleh berikan rezeki kalau Allah tahan rezeki kau tu? Tak ada. Memang rezeki tu Allah bagi juga. Jadi kenapa sembah selain pada Allah? Tu dulu. Hari ini kenapa nak ingkar perintah Allah? Allah kata jangan buat ni, kenapa kau buat? Allah kata Allah larang ni, kenapa kau buat juga? Tu maksudnya. Dan ayat yang terakhir untuk hari ini ialah ayat yang ke-22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah kata adakah orang yang dia menundukkan wajahnya lebih terpimpin ke jalan kebenaran ataupun orang yang berdiri tegak dalam keadaan jalan yang lurus? Ini persoalan yang kita kena jawab. Setelah Allah bagi tahu tadi tengok burung, itu kekuasaan Allah. Kemudian Allah kata kalau Allah tahanlah pertolongan Allah, kau nak minta tolong pada siapa? Kalau Allah tahanlah rezeki yang Allah bagi pada kau, kau nak minta rezeki pada siapa? Sekarang ni Allah tanya, selepas Allah dah bagi tahu ancaman-ancaman ni, sekarang ni cuba kamu nilai. Orang yang sembah berhala ke, orang yang taat pada Allah yang benar? Umpama yang Allah bagi tahu, adakah orang yang dia berjalan tundukkan pandangan ataupun orang yang berjalan dia tegak berdiri, ini lebih selamat jalan dia, lebih lurus jalan dia? So jawapan dia tak payah jawab kat sini, kita boleh jawab sendiri kan. Allah tak payah bagi jawapan. Tapi Allah dah bagi tahu, Allah tanya tu, kita sendiri boleh jawab. Kalau orang yang tunduk, dia berjalan, kita balikkan, cuba tunduk balik rumah. Tah ke rumah hajah mana lagi nanti kan? Saya nak balik rumah saya, rumah awak ujung sana. Minta maaf. Yalah. Beza dengan orang yang berjalan, dia tegak. Jalan tegak tu maksudnya dia tengok depan lah. Jalan tu lurus ke rumah dia, dia pun jalan. So dekat sini kita dah boleh beza dah. Siapa jalan yang betul? Jalan yang lurus. So yang ini Allah nak bagi tahu, kalau kau masih lagi berpaut kepada orang yang bukan, maksudnya berpaut selain daripada Allah, engkau sedang berjalan dalam satu jalan yang sedang tunduk. Jalan tu salah, sesat. Duduk, tapi kau akan sesat ke tempat lain. Tapi orang yang Allah dah ceritakan tadi, tengok langit, tengok bumi, tengok burung, Allah dah bagi kau jalan, tengok depan, jalan, itu jalan yang lurus. Walaupun ni berbentuk soalan, Allah kata afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda'a, kata Allah sawiyan ala siratin mustaqim. Dan katakan amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Adakah orang yang dalam keadaan ditundukkan pandangannya itu boleh menjadikan jalan dia betul? Amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ataupun dia tegakkan pandangan dia, dia akan dapat jalan yang betul? Pasti orang yang tegakkan pandangan itu adalah jalan yang itu. Jawapan yang kita boleh dapat. So daripada ayat tu Allah ceritakan macam-macam pada kita, itu adalah bukti dan dalil yang menunjukkan Allah tengah beradakan kita dalam sirat, dalam jalan yang betul. Allah tengah beradakan kita dalam jalan yang lurus. Tapi kenapa kita duk tunduk, tak nak tengok jalan yang Allah bagi? Rugilah kita. Esok dekat akhirat Allah akan bagi azab kepada orang yang Allah bagi kita ni jalan tapi kita tak mau. Yauma tabyaddu wa yauma taswaddu wujuhuhum akaffartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Orang yang dihitamkan wajahnya, Allah akan azab. Allah kata, nah, rasakanlah azab. Fazuqul azab bima kuntum takfurun. Setelah mana Allah bagi hidayah, kamu kufur juga pada Allah. Ni Allah bagi ni hidayah ni. Allah suruh tengok langit, tengok bumi, tengok burung. Hidayah dah Allah bagi, jalan dah Allah bagi. Tapi kenapa kamu tak nak ambil amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim? Kenapa kamu memilih juga untuk afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda? Kenapa? Sebab kita masih lagi sombong pada Allah. Jawapannya ada lagi pada ayat yang ke-23 bulan depan insya-Allah kita akan sambung. Allah kata mula dengan qul, bagi tahu pada mereka wahai Muhammad, kenapa mereka ni masih lagi kufur pada Allah. Allah nak cerita lagi pada ayat yang ke-23 ni, iaitulah Allah nak terangkan dia
siapa lagi Allah. Banyak dalam ayat ni cerita tentang surah Al-Mulk ni. Allah banyak cerita tentang Allah. Cerita tentang Allah bagi ancaman. Cerita tentang Allah bagi ancaman. Cerita tentang Allah bagi ancaman. Ni nak cerita lagi. Qul huwallazi dzara'akum. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Kenapa Allah mulakan sam'a dulu? Kemudian absar, kemudian afidah, hati. Kenapa telinga dulu? Bau mata, bau hati. Kenapa tak mata hati dulu? Bau telinga, bau hati. Kenapa begitu? Dia ada sebab kenapa Allah. Kan saya sebut tadi, Allah takkan letak dia saja-saja. Bayi baru lahir, yang mana fungsi dulu? Mata, telinga. Kenapa? Nanti bulan depan lah kita tengok. Kenapa telinga dulu? Padahal dia buka mata dulu kan Ustaz? Memang dia buka mata dulu, tapi dia tak berfungsi lagi. First kali yang berfungsi adalah sam'an. Dia dengar suara bapak dia. Dengar yang tak nak cerita, yang cerita tadi bulan depan tu kan. Cerita juga tu nampak tu. Dengar dia tu. Sebab tu kadang-kadang bila mana dia tak nampak lagi, dia tak nampak tu, dia dengar suara ayah-ayah dia yang agah-agah dia tu, acah-acah dia tu, dia boleh terima tu. Tapi walaupun dia tak nampak sangat, dia dengar suara orang lain garau sikit pada ayah dia, tak nak dah nangis. Lepas tu baru mata pula main peranan. Lepas mata baru kenapa susunan dia macam tu? Bulan depan lah kita bincang. Kalau bulan ni habis lah, modal tak ada bulan depan. Bulan depan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-23 dan insya-Allah lagi 2 kali kot. Tak sempat habis sampai 30 ni. 23 sampai 27. Kemudian nanti kita akan tengok 28 sampai 30 pula. Kalau sempat habis-habislah. Kalau tak sempat kita satu lagi. Mana 2 kali kuliah lagi baru habis surah Al-Mulk ini insya-Allah. Baik, sekadar itu dulu pesan kita pada pagi ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datangkan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. Dosa kedua ibu kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullah. Terima kasih banyak semua, insya-Allah. Jumpa lagi nanti. Kita update lagi bila sekolah insya-Allah. Jazakumullah.